Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace John Lee. Berita utama, Premier Sarawak yang juga Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Openg telah menghadiri mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan pertama bagi tahun ini di Seri Perdana Putrajaya pada Isnin. Mesyuarat tersebut telah dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bertujuan membincangkan mengenai pelantikan yang di-Pertua Dewan Negara yang baharu selain pemilihan calon bagi jawatan berkenaan. Ini susulan Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah meletakkan jawatan sebagai yang di-Pertua Dewan Negara pada 19 Januari lepas. Turut hadir dalam mesyuarat tersebut ialah Timbalan Perdana Menteri yang juga Ketua Whip Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Sri Fadilah Yusof dan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian. Fokus berita seterusnya, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugahambas menafikan dakwaan mengenai kerajaan negeri mendiskriminasi dan menganiaya firma dari China yang terlibat dalam projek infrastruktur mega di negeri ini. Jelas beliau, isu itu timbul selepas kontrak pembinaan projek Jambatan Rambungan di Kuching ditamatkan baru-baru ini yang melibatkan sebuah firma dari China. Ujarnya terdapat beberapa firma kejuruteraan dari China yang terlibat dalam pelaksanaan projek infrastruktur mega dengan rakan kongsi tempatan di seluruh negeri. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berkata demikian kepada media selepas meninjau projek Jambatan Saribas 2 di Beladin pada Isnin. Terdahulu, Datuk Amar Douglas Ugah turut melawat tapak projek Jambatan Lupar 1 dan Jambatan Batang Saribas 1. Turut serta ialah Konsul Jeneral China di Kuching Xing Weiping, Setiausaha Tetap Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD, Datu Chiu Chi Yao dan Timbalan Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Mihan Jorai. Datuk Amar Douglas Ugah menambah lawatan tersebut yang turut disertai Xing bagi menjelaskan kepada beliau mengenai projek kerajaan negeri. Ujarnya ketiga-tiga projek jabatan tersebut juga turut melibatkan kontraktor dari China. Beliau menegaskan sekiranya mereka gagal menunjukkan prestasi yang diharapkan, kontrak mereka juga akan ditamatkan seperti mana yang berlaku dalam projek Jambatan Rambungan. Sementara itu, Datuk Amar Douglas Ugah berpuas hati dengan kemajuan projek Jambatan Batang Lupar 1 yang bernilai RM848.745 juta dan dijangka siap menjelang November 2025. Mengenai Jambatan Saribas 1, beliau menjelaskan projek bernilai RM375.5 juta turut disasarkan siap pada April 2025. Ujarnya, beliau telah mengadakan perbincangan dengan kontraktor berkenaan beberapa isu kerana berlakunya kelewatan dalam projek tersebut, iaitu pada masa ini kemajuan fizikal sebenar ialah 76.60% berbanding jadualnya 86.54%. Manakala projek Jambatan Saribas 2 yang bernilai RM385 juta dijangka siap pada 1 Ogos 2025. Selanjutnya, Sarawak akan terus memperkasakan industri hiliran termasuk biojisim perabot, buluh dan kayu jisim engineer wood. Menurut Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Pembangunan, Bandar dan Sumber Asli 2, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, produk biojisim mempunyai potensi besar dalam permulaan ekonomi hijau di Sarawak. The biomass product like wood pellet, biochar and charcoal briquette has massive demand in global market due to being environmental friendly. Sarawak has exported wood pellet to Japan, France and Korea at a spot value of RM36 million only. Beliau berkata demikian di dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, semasa Majlis Memorandum Persefahaman MOU di antara Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka dengan Persatuan Pekilang Panel Malaysia MPMA di Kuching pada Isnin. Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak menambah, Pusaka telah menyediakan kertas cadangannya mengenai rangka tindakan produk kayu jisim Engineer Wood Product Blueprint yang akan dibentangkan pada mesyuarat ahli Lembaga Pengarah Pusaka untuk kelulusan pada Selasa. This important document provide guideline and way forward for timber industry in Sarawak insofar as engineer wood industry is concerned.
Dalam pada itu, beliau berharap kerjasama ini akan menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan industri perkayuan Malaysia ke arah yang lebih mampan. Difahamkan MOU ini akan membuka jalan kepada kedua-dua organisasi untuk bekerjasama, berkongsi kepakaran dan pengetahuan untuk mengembangkan dan membangunkan industri perkayuan Malaysia. Di Padawan pula, rakyat di Sarawak dinasihatkan untuk mengamalkan sikap keterbukaan dengan menerima idea-idea pembangunan yang sedang akan dibawa oleh pihak kerajaan untuk membangunkan kawasan masing-masing. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, Pusat Pertubuhan Desa PPD atau lebih dikenali sebagai Rural Growth Centre RGC yang telah diperkenalkan pada tahun 1990 dilihat kurang berjaya ataupun pembangunannya adalah tahap yang sangat minimum. Justru katanya pihak kerajaan Sarawak telah bersetuju untuk membuat satu kerjasama antara RGC dan Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA untuk merancangkan lagi pembangunan yang sedang atau akan dilaksanakan di kawasan Padawan yang dilihat mempunyai potensi besar dijadikan sebagai produk eko pelancongan. So, oleh dalam hal demikian, kerajaan memastikan Kabinet pun dah setuju, Yang Maklumat pun dah setuju bahawa kita mesti menukar approach kita dalam mengendalikan RGC ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan RGC Padawan kepada GKCDA di Padawan pada Isnin. Bagaimanapun, Datuk Seri Stephen menegaskan bahawa ianya bukanlah proses mengambil alih sepenuhnya pembangunan di bawah RGC, sebaliknya akan menggunakan peluang yang sedia ada bagi mempercepatkan proses pembangunan. Antara pembangunan yang akan dibawa oleh GKCDA di Padawan ini akan termasuklah pusat inkubator dan bimbingan usahawan, pusat penjajah hasil tanaman dan ternakan, kawasan perumahan baharu, pembinaan baharu Dewan Serbaguna dan sebagainya. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berkata, Padawan berpotensi menjadi Coffee Belt Sarawak memandangkan kawasan tersebut sedang giat mengusahakan tanaman tersebut. Ke arah itu, katanya, satu perbincangan akan dibuat untuk mewujudkan satu agropark khas untuk tanaman kopi di kawasan Padawan bagi memberi satu identiti khas kepada kawasan tersebut. Jadi saya mungkin boleh berbincang, kita boleh bentuk ini transform into agropark yang dedicated untuk kopi supaya segala-gala hal lewat kopi yang kita hasilkan di Sarawak sudah ada panggil identiti. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan RGC Padawan kepada GKCDA pada Isnin. Tambah beliau lagi, peluang ekonomi yang luas dan kepelbagaian aktiviti pelancongan boleh diadakan di Padawan untuk menjadikan ekonomi di kawasan tersebut terus mampan pada masa hadapan. Jadi saya fahamkan kawasan ini akan dibangunkan, mungkin juga kita akan buat coffee belt di sini dan semua hal lewat kopi ini kita akan tumpukan kawasan ini dan kawasan yang lain berdekatan akan menggunakan CPPC di sini. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu bahawa industri perdagangan Kinze di Sarawak sudah kembali di mana beberapa pemain industri sudah mulai beroperasi memandangkan kes demam babi Afrika ASF sudah menurun di negeri ini. Manakala di Serike, kesejahteraan masyarakat berbilang kaum dan budaya merupakan ciri istimewa dan kelebihan Sarawak yang tidak ada di tempat lain menurut Ahli Parlimen Serike Datuk Seri Huang Tiong Si. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam itu berkata, sikap ramah dan saling menghormati antara satu sama lain menyelahkan keunikan dan keharmonian masyarakat di Sarawak yang berbeza dengan negeri lain. Menurut beliau, di bawah kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Zohari Tun Datuk Abang Openg, Sarawak semakin menuju ke arah keamanan, kemajuan dan kemakmuran serta berpotensi mencapai matlamat untuk menjadi sebuah wilayah yang berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Beliau berucap demikian pada majlis sambutan perayaan Tahun Baharu Cina 2024 di Dewan Sentral Serike pada Isnin yang turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing. Berucap lanjut, beliau juga Adun Report berkata akan sentiasa mengutamakan kepentingan dan memantau setiap perkembangan yang berlaku di kawasannya walaupun skop tugasannya kini semakin mencabar kerana turut meliputi negeri-negeri lain di seluruh Malaysia.
Di akhir ucapannya, Datuk Seri Huang menyeru semua pihak termasuk pemimpin di peringkat akar umbi untuk terus mengekalkan kerjasama, memupuk kesedaran dan semangat berpasukan demi kesejahteraan rakyat di kawasan Serikeng. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace Chun Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan sorotan Majlis Penyerahan Rural Growth Centre RGC Padawan kepada Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching JKCDA di Padawan pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.